Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Okay, untuk menggantikan kelas kita pada hari ini, Madam akan record perbincangan kita berkenaan dengan beberapa lagi jenis inheritance that we call it deviation from Mendelian inheritance. Okay, kita dah belajar berkenaan Mendelian inheritance yang terbahagi kepada monohybrid dan juga dihybrid. Okay, di mana dalam dua jenis inheritance ini, kita dah lihat apa yang berlaku ataupun hasil kepada F1 dan F2 apabila berlakunya proses self-cross dan test-cross. Manakala, bila kita bincangkan tentang deviation of Mendel ni, from Mendel ni, ada 6 lagi jenis inheritance di mana apabila buat cross ataupun bila kita lihat kepada offspring pada setiap generation, phenotypic ratio yang kita peroleh bercanggah daripada hasil yang diperoleh melalui dihybrid atau monohybrid. So, 6 jenis inheritance ini ialah codominant allele, incomplete dominant allele, multiple allele, polygenic inheritance, linked gene dan sex linked gene. Okay. Untuk syllabus you all, untuk program 4 semester, ke-6 ini apa yang you perlu tahu ialah example bagi setiap inheritance dan definition yang membezakan antara setiap satu inheritance. Dan kita akan lihat satu persatu. Sebelum kita bermula, suka untuk Madam ingatkan balik finding yang kita dapat masa kita belajar Mendelian inheritance hari tu. Okay, in which sekiranya kita buat self-cross untuk monohybrid, biasanya phenotypic ratio untuk F2 kita akan dapat 3:1 dan sekiranya kita buat test cross ialah 1:1. So, bila kita melihat sekejap lagi berkenaan deviation from Mendel, mana-mana ciri yang melibatkan satu karakter ataupun satu gene, kita akan compare finding untuk F2 generation dia self-cross atau test cross dengan ratio Mendel ini. Sekiranya berbeza, that is why we call it as deviate from Mendel. Dan mana-mana yang melibatkan dua karakter ataupun dua gene, okay, yang mengawal salah satu ciri, kalau Mendelian inheritance under dihybrid self-cross kita akan dapat 9:3:1, ada 16 outcome, dan test cross kita akan dapat 1:1:1:1. So ini juga kita akan tengok dan comparekan nanti dengan salah satu daripada inheritance that deviate from Mendel iaitu linked gene. Okay, kita mula dengan the first type of inheritance that we call as codominant allele. Okey, apa maksud codominant allele? Codominant allele adalah apabila both allele of the gene adalah bersifat dominan. Okey, maksud dominan selalunya untuk satu-satu ciri, contohnya ciri berkenaan dengan ketinggian. Okey, kita akan ada ciri tall, kita akan ada ciri short. Okey, yang mewakili gene untuk height. Okay, di mana usually persimbulan ataupun alel bagi ciri ini, satu kita akan represent dengan capital letter dan satu lagi small letter. Dan apabila T besar dan T kecil ini bergabung, dia tidak akan menunjukkan ciri short. Sebaliknya, hanya akan menunjukkan ciri phenotype tall. Berbeza dengan codominant, di mana untuk satu-satu ciri, dia mempunyai alel yang sama-sama dominan. Both alel are equally dominant dan dua-dua akan diekspres. Okey, contoh yang kita akan gunakan adalah kumpulan darah M dan N. Ini bukan darah ABO tu sejenis protein yang ada pada permukaan red blood cell you tu. Okey, antara kita semua, kita ada yang merupakan blood type M, MN ataupun N. So, yang mana yang kita panggil sebagai codominant? Yang codominant adalah mana-mana individu yang mempunyai blood type MN. Okay, so untuk this blood type, okay, actually allele dia apa? Okay, the allele is LM, mewakili untuk M blood group, dan juga LN mewakili N blood group. Tapi kedua-dua alel ini adalah dominan. Sekiranya kita buat pure breeding,
antara blood group M, LM, dan blood group N, LN. Kalau you all tengok, cara persimbulan untuk yang deviate from Mendel ni pun tak sama macam Mendel. Kalau Mendel kita pakai satu huruf besar dan huruf kecil. Huruf besar mewakili dominan dan huruf kecil mewakili resesif. Tapi persimbulan untuk yang deviate ni lain. Contoh nampak dia dibawa oleh alil L. Okay, so apa gamit yang kita ada? Gamit yang kita ada adalah LM dan LN. So apabila berlaku cross, F1 generation yang kita akan dapat adalah LM dan LN. So kalau this one is M blood group, ini adalah N blood group. Disebabkan dua-dua alel ini adalah equally dominant. Okay, jadi anak yang kita dapat ini bukan blood group M, bukan juga blood group N, tapi MN blood group. Okay, this is what we refer apabila dua-dua alel yang ada dalam ciri itu adalah equally dominant dan dia akan express sekiranya berada dalam heterozygous condition. So seterusnya, untuk types of inheritance that deviate from Mendel yang kedua ialah incomplete dominant. Tadi dua-dua dominant, co-dominant. Okay, now it is incomplete dominant. What does it mean by incomplete dominant? Kalau you lihat di sini, dia kata dalam salah satu ciri akan ada dua alel, di mana one allele is not fully dominant over its partner. Okay, sepatutnya satu ciri yang dominan tu bila dia bergabung dengan ciri resesif, dia akan menutup ciri resesif tu. Tapi tak, bila dia bergabung, dia tak fully dominant. So, dia akan mewujudkan ciri yang kita panggil sebagai intermediate. Okay, kalau you tengok, bunga warna merah dikacut dengan bunga warna putih, tapi outcome dia tak jadi anak yang warna merah. Macam Mendel, bila dia buat ciri tinggi kacut dengan ciri rendah, semua anak F1 akan jadi tinggi. Di mana ciri T besar tu akan menutup ciri T kecil. Tapi dalam incomplete dominant, ciri yang dominant red tadi tidak berjaya menutup ciri recessive. That is what we call as not fully dominant over its partner. So outcome anak yang kita dapat adalah intermediate. That's why it is the appearance of pink colour flower for F1 generation. So contoh yang ada dalam silibus kita ini, nama spesiesnya, scientific name is Atherinum, ataupun it is also called as snapdragon. Okay, as Madam mentioned earlier, okay, example ni penting, you kena ingat bunga apa, contoh apa, dan kenapa kita kata dia deviate from Mendel. Okay, bila bunga pink ni kita kacukkan sesama dengan bunga pink, kalau ikut Mendel, kita akan dapat outcome anak tu 3:1. 3 yang dominan, 1 ciri resesif. Tapi disebabkan incomplete dominant, F2 phenotypic ratio anak dia, kita akan dapat 1 ciri merah, 2 ciri pink dan 1 lagi white. So, this ratio membuktikan incomplete dominant juga adalah type of inheritance that deviate from Mendel. Right, so the third one is multiple allele. Okay, so co-dominant, incomplete dominant, and the third one is multiple allele. So yang multiple ni banyak, adalah allele. Dalam keadaan yang biasa, satu gene, satu ciri biasanya hanya ada 2 allele. Tapi dalam kes multiple allele, satu ciri itu ada lebih dari 2. One gene having more than 2 allele. Contohnya adalah untuk kumpulan darah kita, ABO blood group. Okay, biasanya untuk ciri-ciri lain, alelnya ada 2. Okay, tapi untuk ABO blood group, dia ada 3 alel, di mana IA untuk alel kumpulan darah A, IB untuk alel kumpulan darah B, dan IO, okay, ataupun ada certain books dia tulis sebagai small I, adalah
alil untuk kumpulan darah O. Okey, satu je ciri berkenaan dengan kumpulan darah, tapi ada lebih dari 2 alil. That is why we call it as multiple alil. Okay, all alil tapinya akan control the same character, iaitu ABO blood group. Dia bukan control ciri-ciri lain, tetap berkenaan satu je jin. Dan dia akan berada pada same locus on homologous chromosome. Maknanya contoh katalah pasangan homologous chromosome kita yang keberapa? Katalah yang ketiga. Okay, berkenaan kumpulan darah, setiap individu hanya boleh ada 2 je daripada 3 alil ni. Contoh macam Madam adalah individu yang mempunyai kumpulan darah AB. So combination of alil yang Madam ada adalah mungkin dekat satu homologous chromosome Madam ada IA yang Madam dapat dari mak dan IB dari ayah. So jadilah Madam individu yang fenotipnya darah AB blood group. So ada berapa kumpulan darah ni sebenarnya? So kita ada 4 possibility kumpulan darah, di mana disebabkan ada 3 different alil ini, combination dia akan membentuk 4 jenis fenotip kumpulan darah ni. Okay, kalau you darah A, mungkin you akan dapat IA dari mak, IA dari ayah, atau IA dari ayah, IO dari mak, atau mana-mana satu. Okay, dua-dua genotip ini akan menjadi kumpulan darah A. IB atau IBIO, dari mak atau ayah salah satu akan bentuk kumpulan B. Kalau macam Madam, IA daripada ayah, IB daripada mak. That's why Madam menjadi individu yang punya kumpulan darah AB. Okay, kalau tak tahu tu nanti boleh buat ujian darah dan tanya dengan parents you kumpulan darahnya. Okay, small I, ataupun kita boleh juga tulis sebagai IO. Tapi ingat O, A dan B ini dia memang ada carrier. Kan Madam kata deviate from Mendel, cara penulisan dia lain sikit. Akan menjadi kumpulan darah O. So, macam mana boleh ada 4 different phenotype ini? This is because of the presence of more than 2. Bukan more than 1 Sebab satu gen memang ada 2 alil. Tapi multiple alil adalah kes di mana dia ada lebih dari 2. Okay. Seterusnya yang keempat. Ini yang unik. Okay, tengok perkataannya apa. Kalau tadi multiple alil, so maknanya yang lebih dari 2 tu, lebih dari kebiasaan tu adalah alil. But now the word is polygenic. Atau polygenic ini juga kadang-kadang dipanggil sebagai polygene. Okay, maksudnya satu karakter, karakter, mana-mana karakter dalam badan kita. Contoh dia bagi example kat sini, ketinggian kita, skin colour kita, iris colour kita. Okay, satu ciri ini tapi dikawal, control by 2 or more gene on different chromosome. Maknanya biasanya satu ciri ni pada satu pasang kromosom je. Contoh ciri A besar, A kecil, dah dapat dah satu ciri kita dan satu gene. Tapi untuk polygene, mungkin pada 3 pasang, let's say kalau ada 3 lah, 3 pasang kromosom berbeza, mungkin pada locus berbeza. A besar, sekejap, mana betul kan? Okay, A besar, A kecil, kat sini B besar, let's say, bawah sini C kecil. So, individu ini, untuk dapat ciri, let's say kita nak kata skin colour dia, okay? Bila combination daripada ketiga-tiga homologous kromosom ini, dia menjadi individu yang A besar, A kecil, B besar, C besar, Okay, C kecil. Okay, dan ciri ini dia bergabung untuk mewakili skin colour of that individual. Itu polygen. So ada ciri-ciri jin dalam badan kita ni untuk express sebagai apa yang kita nampak, dia bergabung antara beberapa jin. That is why it is called as polygen. Okay, dan polygen inilah, okay, bila kita lihat dia takkan ada 2 atau 3 outcome je. Contoh warna red, white, pink, tak ada. Okay, dia ada a variation ataupun dia macam ada a continuous scale. Sebab tu kalau you tengok warna kulit kita semua berbeza-beza. Okay, bukan ada hitam, putih, coklat. Tak ada. Kita ada a variety di mana kita boleh lambangkan, nampak combination tu.
akan menjadi combination. Macam contoh, kalau semua huruf kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil lah contoh. Kita ambil contoh, that is the allele combination. So dia akan jadi sangat putih. Ini yang A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Tapi yang sangat gelap ini pula, mungkin dia akan ada combination of A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. So dia punya pigment melanin tu lebih gelap. Dan variety of colour ni dalam masyarakat kita, satu dunia, taburan warna ni biasanya warna yang tengah-tengah ini yang paling ramai orang ada. Okay? So di mana kalau yang tengah-tengah ni biasanya dia adalah combination yang heterozygous. Okay? Tapi tak ada nak detail macam ni. Apa yang penting you kena tahu, sekiranya soalan tanya apakah jenis inheritance yang two or more gene. Bukan two or more allele. Kalau two or more allele tadi multiple allele. Two or more gene on different chromosome. Ini kata kunci pertama, ini kata kunci kedua. So this is referring to polygene. Dan biasanya dia akan boleh tunjukkan shape of graph. Okay, hanya this type of inheritance yang ada graph, di mana bentuk graph ini adalah berbentuk bell shape, bentuk loceng. Okay, maksud bentuk loceng, taburan yang tengah-tengah tu yang adalah paling ramai individu dalam population ada ciri tu. Okay, ataupun kita panggil bell shape curve ini, nama curve dia adalah normal distribution curve. So this is ada example that can be appear lah in question supaya you boleh teka. Biasanya dia akan minta you teka lah jenis inheritance. Inilah yang akan keluar dalam soalan nanti berkaitan dengan deviation from Mendel. Mungkin dia bagi nama inheritance, dia suruh you pilih definition yang betul. Atau dia bagi description pada soalan, dia bagi example dan dia suruh you pilih jenis inheritance. The fifth type of inheritance that deviate from Mendel adalah link gene. Okay, apa itu link gene? Link, berhubung. Okay, link gene ini adalah the only type inheritance that deviate from Mendel. Yang lain tadi semua kita compare dengan monohybrid. Sebab apa? Semua ciri-ciri yang kita cerita tadi melibatkan satu karakter sahaja. Okay? Satu karakter, kumpulan darah, warna bunga, ataupun MN blood group, okay, ataupun warna kulit. Okay, tapi untuk link gene, okay, kita compare dia dengan dihybrid of Mendel. So bila you nak compare outcome ratio dia, kita compare dengan dihybrid yang Mendel buat. Okay, kenapa? Dia cerita tentang two or more gene. Dua atau lebih gene. Gene yang berada pada locus berbeza, kromosom berbeza itu, okay, dalam kes link gene located on the same chromosome. Cuba tengok pada gambar. Okay, kalau you tengok pada gambar yang pertama, this is dihybrid. Okay, di mana gene A dan gene B ni yang mengawal dua ciri berada pada kromosom, dua pasang kromosom yang berbeza. Dan bila dalam pewarisan kita buat self cross atau sebagainya, possibility gamete dia ada banyak, ada 4. Okay, sebab dia berada pada different chromosome, so possibility tu ada banyak yang macam kita gabungkan tu, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Tapi apabila ciri A dan B ini berada pada kromosom yang sama, locus berbeza tapi homologous kromosom yang sama, dalam tendensi untuk dia form gamete, dia tidak akan berpisah. So itu yang dia kata, located on the same chromosome and tend to be inherited together as unit. So kalau A besar, B besar tu berada pada kromosom yang sama, waktu anaphase dia akan pergi ke gamete. So gamete tu automatically akan jadi A besar, B besar. Tak akan bertukar. Okay, manakala kalau pada satu lagi kromosom tu ada A kecil, B kecil, so dia akan pergi menjadi gamete yang A kecil, B kecil. Kecuali berlakunya crossing over. Ini kes lain yang you akan belajar. Kalau tak berlaku crossing over, apa yang berada pada kromosom homologous yang sama tu akan pergi ke opposite pole. Okay, so apa kesannya? Kalau you tengok dari segi bilangan gamete, kalau dihybrid biasa untuk heterozygous karakter ni lah, okay, dia ada 4, tapi this one since dia link pada kromosom yang sama, hanya ada 2 gamete. So bilangan outcome anak, kalau 4 darab 4 kita dapat 16 outcome. Kalau 2 darab 2 kita hanya dapat 4 outcome sahaja.
So tendensi untuk variation itu akan semakin berkurang apabila dia dalam keadaan link gene. Okay, so ini cara lukisan dia lah, macam contoh dia buat pasal ciri-ciri ini. Okay, Madam nak tunjukkan dari segi phenotypic ratio. Okay, in which kalau you buat dihybrid self cross okay, dan test cross, ini adalah possibility of phenotypic ratio untuk F2 yang you akan dapat. Sebaliknya, disebabkan tadi ciri itu located on the same chromosome and tend to inherited together untuk link gene, walaupun dua ciri juga yang bergabung, tapi dia punya ratio akan menjadi ala-ala macam monohybrid berkurang sebab the number of gamete yang possible terhasil tu lebih kurang, okay, berbanding dengan dihybrid. Okay, and the last one is sex linked gene. Okay, so sex linked gene, nama linked gene juga, okay, tapi berbeza sebab dia ada perkataan sex. Okay, ini merujuk kepada dekat kita punya karyotype, okay, yang menentukan jantina kita berada pada kromosom yang ke-23. Okay, sekiranya XY, so individu itu jadi male. Kalaulah dia ada 2X, dia akan jadi female. So, untuk kromosom yang ke-23 ini, dia bukan sekadar menentukan jantina lelaki atau perempuan kepada kita sebagai human. Okay, they also carry certain gene. Okay, tapi, cuba you lihat, kalaulah lelaki, saiz kromosom X dan saiz kromosom Y dia tak sama. Okay, so sex linked gene merupakan jenis inheritance di mana ciri itu dibawa pada kromosom 23 ni. Kalau female, dia tak akan jadi masalah sebab saiz kromosom dia sama besar. Okay, tapi kalau lelaki akan ada possibility dia boleh dijangkiti penyakit-penyakit disease sekiranya kromosom X yang didapat daripada mak ini bawa ciri yang resesif. Sebab kromosom Y ini tak boleh bawa apa-apa alel. Okay, cannot carry apa-apa alel. Okay, contoh, Madam bagilah contoh berkenaan dengan dua penyakit ni. You kena ingat kalau sex linked disease, biasanya orang lelaki yang akan kena. Boleh kena pada orang perempuan, tapi macam mana nak kena? Tendensi tu susah sikit. Maknanya ayah dia kena bagi ciri resesif pada yang perempuan tu, mak pun kena bagi yang sama. Okay, tapi kalau lelaki, Y ini you memang dapat daripada ayah saja. X tu dapat daripada mak. Kalau ayah dah bagi Y ni tak boleh bawa alel, tapi yang mak tu bagi ciri resesif, automatically you boleh dapat dua penyakit ni lah. Okay, tapi ikutlah, dia bukan dua-dua terus dapat. Ini contoh. Okay, saya contohlah penyakit hemofilia. Okay, hemofilia. Okay, di mana kalau normal, kita buat dia sebagai H besar. Tapi kalau sakit, kita buat abnormal lah, ataupun okay. Since dia adalah sex link, okay, dalam inheritance, contoh parent parent generation, let's say kita nak buat, Madam nak tunjuk macam mana. Okay, let's say mak adalah carrier, okay, di mana mak adalah XX, mesti ada XX, ayah adalah XY. So kat mana yang bawa alel ni, mak akan bawa, okay, saya tukar. Kata lemak tadi carrier kan, H besar, H kecil. Ayah, dia yang normal. Ayah mak adalah carrier. Okay, bila heterozygous, mak ni tak sakit, tapi dia ada bawa ciri yang resesif ni, so kita panggil dia carrier. Kalau ayah, kita bawa ayah yang normal. Di mana ayah ini, X dan Y, Y tak boleh bawa apa-apa alel. So, ayah akan bawa XH besar. Okay, apa possibility gamete yang ada daripada kedua-dua parent? Okay, dua ni berbeza. So, akan jadi XH besar bulat, XH kecil bulat. Okay, kalau ayah pula, XH besar bulat, Y ni tak bawa apa-apa tapi kena adalah
dan apa possibility anak, berapa anak yang ada. Kita kena cross satu-satu. Okay, so anak dia akan dapat XH besar, XH besar. Dan juga XH besar Y. So apa kita boleh describe sebagai ciri kepada anak ini? Kalau tengok ini adalah F1 lah. F1 generation. Okay, anak yang pertama ni perempuan. Adakah dia sakit? No, dia normal. 2H besar jadi normal dan dia adalah female. Anak yang kedua ni, male, normal ke sakit? Okay, anak ini akan jadi normal juga. Tapi apa jadi sekiranya gamet ini yang pergi kepada anak? Okay, dia akan jadi X. Ingat, kita akan buat yang dominan di depan, XH besar, XH kecil. Dan satu lagi, XH kecil Y. So, possibility anak dia yang lagi dua boleh jadi XX ini adalah female. Tapi apa sifat anak dia? Adakah anak dia normal? Tidak senormal this one. Okay, dari segi penyakit pewarisan ni, bila satu alel dominan, satu alel resesif, dia akan jadi carrier. Dia tak sakit tapi dia bawa ciri resesif tu dan boleh diwariskan kepada anak dia pula. Sama macam mak ni tadi. Okay, manakala akan ada seorang anak dia yang kita kata hemofilia ataupun abnormal. Okay, di mana anak mana yang akan sakit ni? Anak lelaki. Kalaulah mak dia ni memang ayah dia ni pun memang sakit, kahwin dengan mak yang carrier, mungkin ada anak perempuan yang sakit. Tapi dalam keadaan mak carrier, ayah normal, possibility anak yang menghidap hemofilia adalah salah seorang je, anak lelaki je. So ini contohnya. So kalau madam boleh balik semula, okay, dua penyakit ini kebanyakan memang dijangkiti ataupun ada pada yang lelaki lah disebabkan pewarisan yang begitu. Okay, dan hemofilia ni sakit apa? Hemofilia ni adalah sakit berkaitan dengan darah. Manakala untuk color blindness ini adalah yang tak dapat membezakan warna. Di mana kadang dia nampak warna merah dengan warna hijau tu tak boleh bezakan. Okay, ataupun dia memang nampak monokrom sahaja. Memang nampak tone color apa pun warna yang ada, dia nampak warna kelabu dan sebagainya. Okay, so inilah 6 jenis inheritance yang kita dah cover, di mana semua finding kepada inheritance ini adalah deviate from Mendel. When we are talking about deviate from Mendel, kita comparekan ada berapa ciri. Dan kena compare dengan ciri Mendel, sama ada kalau satu ciri dengan monohybrid, kalau dua ciri dengan dihybrid. Okay, so untuk study bab deviation of Mendel ini, okay, apa yang penting untuk kita punya learning outcome adalah definition untuk setiap satu. Kena tahu nama dia apa bezanya dari segi definition antara setiap satu, dan kena tahu example bagi setiap satu. Okay, boleh try jawab BioBus 4.2 and I wish you all the best for UPS 2. Assalamualaikum.